Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم. افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini, Ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami. Terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu. Jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, lagi saya hormati Al-Fadilah Upah Sabariyah selaku penganjur bagi pihak sahabat pencinta Al-Quran SPAQ. Seterusnya puan-puan moderator Al-Fadilah Ustazah Jasrina, Bonda Zainun. Seterusnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Kaifahalukum, apa khabar keluarga SPAQ? Semoga dalam keadaan sihat insya-Allah, dalam keadaan bersemangat. Kita meneruskan kehidupan dalam bulan Syakban ini insya-Allah selagi masih lagi diberikan kita nafas. Kita pastikanlah kita manfaatkannya sebaik yang mungkinlah. Dan kita berharap sangat-sangat agar Allah Azza wa Jalla memberkatilah kita sepanjang Rejab yang lalu, Syakban yang sedang kita lalui dan Ramadan yang bakal datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita dan Allah permudahkan urusan. Dan yang paling utama adalah ibu-ibu ayah sekalian, kita muhasabah diri kita, pastikan kita mampu untuk melakukan perubahan. Jadikan Syakban ni persediaan, Ramadan satu latihan tarbiyah madrasah, dan habis di Ramadan kita mampu untuk muhasabah, checklist balik apa yang kita buat sepanjang Ramadan, pastikan kita masih lagi istiqamah. Itu yang paling penting, kerana jangan jadikan Ramadan sahaja bulan untuk beribadah. Kan kadang-kadang itu yang berlaku, bukan kata kehidupan orang lain, kadang-kadang kita sendiri pun kita mungkin tak perasan, kita mungkin tak ingat perkara itu. Kita ibadah semata-mata Ramadan sahaja. Jadi sama-samalah kita muhasabah, yang lepas tu lepaskan, yang akan datang jangan lepaskan. Kita sama-sama berbagi, mudah-mudahan Allah Azza wa Jal sentiasalah merahmati ke atas kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin. Jadi apa khabar semua, sihat apa tengok dalam chat tak ada respon pun lagi Ada yang bagi salam saja. Waalaikumsalam Sihat belaka kot Mungkin bagi emoji sikit, reaction sikit, senyum ke, muka masam ke, kan apa khabar semua, dah sarapan ke belum, ke ada yang berpuasa ke. Kak Noh Kak Noh mendahului, alhamdulillah. Dia seolah-olah kita mendahului saf pertama dalam solat. Begitulah, kita mendahului dalam bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ni, insya-Allah mesti ada ganjaran ni.
Okey, ramai yang respon. Terima kasih, Alhamdulillah. Tak adalah rasa syok sendiri kan. Kadang-kadang nak dapat handphone cakap seorang-seorang, orang nampak pun macam pelik je. Sebab tak bunyi, kita pakai apa earphone. Kan cakap seorang-seorang je lah kan. Sampai orang kadang-kadang dia check apalah dia buat tu orang. Kalau lah handphone ni gelap, tak ada apa-apa, mesti dia cakap ni dah tak betul ke apa orang ni kan. Alhamdulillah saya sihat kepada Bonda Salinah bertanya, Alhamdulillah. Saya sihat-sihat belaka, sihat segala-galanya. Perut pun semakin sihat. Tapi saya risau juga perut semakin sihat ni bahaya juga ni. Kan sampai ada sekali tu anak murid tanya, Ustaz mengandung ke? Mengandung 5 bulan ke Ustaz? Pandai dia mengusik budak tahun 6. Biasalah budak besar ni memang macam tu sikit. Kita kena pandai counter balik kalau tak kita kenalah sungguh-sungguh. Okey, baik, jadi insya-Allah semua tak sabar dah untuk kita melihat soalan seperti biasalah pagi-pagi ni kena lebih bersemangat Alhamdulillah. Terima kasih pada respon. Alhamdulillah ada respon sikit Sonok sikit ada respon ni. Okey, baik, jadi kita lihat terus kepada soalan. Soalan yang ke-24 pada pagi ni insya-Allah. Ni semakin mencabar untuk sesuailah dengan kebiasaan jemaah SPAQ kan. Pasal SPAQ ni bukan calang-calang ni, semua pencinta Al-Quran insya-Allah kan. Jadi mesti sentiasa mendampingi Quran kan. Masih bersemangat Bonda Salinah. Alhamdulillah, itu yang kita nak tu. Bersemangat sungguh-sungguh untuk kita mendapat manfaat segala yang kita hadapi insya-Allah. Okey, jadi kita mulakan dengan soalan. Saya bacakan soalan, ibu sekalian boleh jawab nantilah dalam ruangan chat. Pastikan jangan berbincang dilarang berbincang. Dilarang untuk semak jawapan dalam Google, Chat GPT semua tak boleh pakai Kena jujur jujur amanah. Okey, apakah soalan dia? Adakah khatib sunat menadah tangan, berdoa menadah tangan ketika berdoa dalam khutbah kedua? Adakah khatib sunat menadah tangan ketika berdoa dalam khutbah kedua? A, ya. Kerana itulah sepatutnya cara berdoa. B, tidak, tak sunat. Kerana khatib tak perlu angkat tangan langsung. C, tidak. Khatib angkat jari telunjuk sahaja. D, tidak. Khatib angkat tangan seperti ikrar sahaja. So apakah jawapan yang setepatnya ikut pada sunnah? Walaupun kita tak belajar lagi berkenaan sunnah ni, tapi tak apalah, kita just test and try. InsyaAllah akan datang kita akan bincangkan lagi sekali supaya ibu-ibu sekalian lebih faham. Walaupun ibu-ibu sekalian tak pergilah solat Jumaat kan biasanya. Walaupun nak join boleh tapi sebab lelaki pun dah padat sampai kadang-kadang tambah 3 kat luar kan. Jadi tapi tak apa, ni sekadar ilmu lah. Kita ambil ilmu sebagaimana muslimin kan, ayah-ayah belajar tentang fiqh darah kan, untuk mengetahui, mengambil berat tentang muslimat sebab ada isteri, ada anak-anak perempuan kan. Jadi begitulah, muslimat pun kena ambil tahu juga pasal lelaki. Dan yang asyik lelaki yang ambil tahu pasal perempuan kan, kami pun nak juga kan muslimat ambil tahu kan, kami pun ada perasaan cemburu. Okey, baik, kita lihat kepada soalan. Terima kasih kepada yang respon bertubi-tubi respon Ni kalau ada senjata senapang ni memang bertubi-tubi kena kat dada saya ni Okey, kita lihat kepada jawapan ibu-ibu sekalian. Okey, admin mendahului tidak tidak, mungkin akan dihuraikanlah D ke C ke D. Ada pilihan jawapan tu. B, C, D semua tidak, tapi ada sebab yang berbeza. Kak Badriah tak tahu langsung, tak apa, cuba dulu. InsyaAllah nanti kita akan bincang mungkin kita tak tahu, tak perasan, tapi tak apa, kita agak-agaklah memikirkan jawapan. Okey, Cik Mazli menjawab B, tak perlu angkat tangan langsung. Okey, Bonda Rosni, Bonda Rizam. Okey, ramai jawab B kita tengok apa yang beza. Kak Nur kata ya. Oh, kena angkat tangan Okey, tak apa. Bonda Wan Nur Hanita jawab C. Okey, khatib angkat jari telunjuk. Baik. Okey, ramai jawab B, ada yang jawab A untuk angkat tangan macam biasa. Ada yang jawab C juga. Bonda Rasida jawab C, angkat jari telunjuk. Bonda AB jawab B. Okey. So setakat ni A, B, C lah. A, B, C, cekuduk basi. Tebuk A, B, C teringat air A, B, C Ais batu campur kan. Sedap juga minum ni pagi-pagi ni. Biasa minum petang pun sedap. Okey, setakat ni responnya. Okay, ada lagi yang bertambah respon. Bonda Rozani okey, jawab A. Okey, seperti biasalah, cara berdoa macam biasa. Bonda Siti Aminah jawab B. Okey, terima kasih kepada semua yang respon. Alhamdulillah.
Kepada yang mungkin baru masuk, tengok bilangan pun bertambah sikit, mungkin ada nak menjawab, boleh jawab di ruangan chat. A, B, C ataupun D. D tak dipilih lagi Khatib angkat tangan seperti ikrar. Ikrar macam ni kan? Mana tahu cara tu sunnah ke? Mana dah tahu kan? Kak Badriah tak jawab lagi kan? Kak Badriah. Mungkin boleh jawab jawab D ke? Bonda Badriah mungkin boleh jawab D ke? Saya ni sekejap bonda, sekejap kakak saya pun tak tahu nak panggil macam mana. Panggil dia lah dua-dua sekali boleh kot Sebab ada orang dia marah, dia panggil kak sebab kata dah berumur. Ada orang marah juga panggil bonda sebab tua sangat. Dalam tu nak panggil apa? Panggil makcik je lah, senang kan. Ataupun panggil siapa panggil je lah. Kan panggil nama kan tak sesuai pula. Okay, bonda B bonda Badriah jawab B. Semua kena sungguh B. Bonda pun B, Badriah pun B. Kan, okey tak apa. Ramai dah jadi bonda okey, alhamdulillah. Itulah kita orang kata apa? Memberikan penghormatan lah. Okey, Encik Abu Bakar jawab B juga. Alright. Okey, terima kasih kepada semua. Alhamdulillah. Bonda Rosni, sedap dengar panggil bonda alhamdulillah. Itulah kita memberikan penghormatan kan, kita menghargai kan. Itulah saya dulu pun biasa panggil puan tapi bila melihat panggilan bonda ni rasa lebih sesuai. Saya dengar adalah sahabat ustaz pun panggil macam tu. Saya pun terfikir, kita panggil macam tu kan. Yalah tak biasa interact dengan orang kan. Begitulah. Okey, alhamdulillah suka okeylah, lebih mesra tu alhamdulillah. Lebih mesra tu alhamdulillah. Takut ada yang marah nanti panggil bonda-bonda ni Kan dia kata saya ni muda lagi lah, panggil lah kakak. Manalah tahu kan. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih insya-Allah, selagi mana diterima, alhamdulillah kita pun akan memberi Okey, baik. Jadi terima kasih kepada semua yang respon, ibu-ibu sekalian yang merespon. Alhamdulillah responnya sangat kata apa menggalakkan walaupun nak kata apa sekadar chat tapi itulah nak kata respon tu kita nakkan. Walaupun sekadar tulis ke jawapan tapi kita dapat dua hala alhamdulillah. Okey, Bonda Maimun jawab A Bonda Siti Aminah tak marah Okey, tak marah tak apalah. Takut je marah-marah kan, adalah mikrofon tu mute kan, mana tahu duk marah-marah kan, kita pun tak dengar kan. Kalau kata tak suka mungkin boleh bagi tahulah, kita panggil lah lain kan. Mana tahu dah suruh panggil kakak panggil adik ke, mana dah tahu kan. Okey, baik, terima kasih kepada semua. Okey, kita bincang terus apa jawapan dia. Secara normal biasanya pada hari Jumaat bagi muslimin ayah-ayah yang pergi solat Jumaat, kita melihat khatib dia berkhutbah, dia akan membaca doa pada khutbah kedua, tidak akan mengangkat tangan langsung, tidak menadah tangan, kerana dalam hadis riwayat At-Tirmizi nombor 515, saya buka hadis dia, disebutkan Nabi memang tak angkat tangan. Sahabat nampak ada seorang lelaki buat macam tu, sahabat menegur, mengatakan ini bukan cara Nabi. Aku melihat dulu Nabi tak buat macam ni. Nabi mengangkat isyarat dengan jari telunjuk sahaja. So ini hadis yang menjadi dalil sandaran, tak perlu angkat tangan, maknanya tak perlu tadah tangan. Dalam masa yang sama, tidak tu dah betul dah. Tapi apa yang gantian dia? Apa sebagai alternatif? Dia mengangkat jari telunjuk. So dia angkat macam ni. Dan sebab itu yang mereka kita perasan, adalah tapi tak ramai. Tapi ada yang buat macam ni. Dia baca doa, dia akan menadah pula. Dia mengangkat jari telunjuk. Ini satu kaedah yang sepatutnya sunnah, cuma ramai yang tak amalkan sebab dia tak jadi adat. Adat memang orang hanya pegang tongkat, sama ada kanan ataupun kiri, dan dia akan berdoa sahaja, memandang jemaah. Itu pun dah kira okey lah. Jangan sampai tadah tangan. Kan nanti kan dia kata tadah tangan pun salah. Tak, sebab ada hadis menjadikan dia makruh. Apa hikmah dia? Untuk fokus kepada jemaah. Kan bila khatib buat sesuatu, imam ni buat sesuatu, maka makmum akan ikut. Bila khatib sendiri angkat tangan, tadah tangan, maka makmum akan ikut dan ia akan memberikan satu kesan yang kurang sesuai. Contoh, makmum akan amin dengan kuat. Kan ini berlaku sampai hari ini. Orang aminkan dengan kuat. Memang amin tu dia bukan dikira ucapan. Dia tak adalah sampai melaraukan pahala. Dia bukan khitab. Tapi ia mengganggu suasana dengar khutbah. Waktu khutbah, dengar tu lebih penting. Ambil pengajaran.
Sebab tu khutbah dia jenis yang ringkas, jenis yang bukan terlalu complicated, dengar kita dah boleh faham. Lebih kepada peringatan. Kan, benda yang kita dah tahu tapi kita diberikan peringatan. So sebab itu dia waktu dengar khutbah, salin nak tulis nota pun tak perlu. Dia hanya mendengar saja. Sebab itu kita bagi ringkas, tak bagi panjang-panjang. Sebab itu adab dan itulah cara yang Nabi SAW khususkan ketika khutbah. Memberikan perhatian. Sebab tu bila amin kan kuat, dia kan mengganggu jemaah. Orang yang dengar tu kan dia terganggu. Orang nak fokus, nak berikan perhatian. Bukan dia nak dan aminkan bacaan tu. Sebab ini juga yang berlakunya pada solat fardu. Ni perbezaan mazhab lah. Saya semua just cerita untuk ilmu je lah. Mazhab kita memang makmum akan baca Al-Fatihah. Tapi untuk pengetahuan, sekadar saya sebut ni sekadar ilmu lah. Mazhab Imam Abu Hanifah, Hanafi, makmum dia tak perlu untuk membaca Al-Fatihah. Dia dengar imam baca cukup. Sebab ijtihad ulama ni berbeza, nak menunjukkan dengar tu lagi penting. Sebab ada ayat Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Dengarlah ayat Quran yang dibaca dan ambillah pengajaran. Maka ulama mazhab Hanafi, mereka berpandangan makmum ditanggung Al-Fatihah sepenuhnya oleh imam ketika solat yang baca dengan kuat. So makmum tak perlu baca. Makmum dengar je imam baca apa. Semua Al-Fatihah boleh dengar, surah iringan pun didengar. Dan solat dia sah. Ni mazhab Hanafi lah. Saya cuma cerita just ilmu, bukan suruh ibu-ibu amalkan. Ilmu je. Ambil tahu. Okey, ni satu kaedah dalam mazhab yang lain. Mazhab kita macam biasalah, kita akan membaca. Sebab itu adab imam akan memberikan peluang kepada makmum untuk baca Al-Fatihah. Kan? Nak menunjukkan supaya tak ganggu jemaah tu. Kan? Sama dalam bab khutbah Jumaat. Dia tak mahu untuk mengganggu. Sebab itu amin, kalau nak perlahan ataupun lagi selamat tak perlu amin pun. Dia dengar je. Dalam hati cukup lah sekadar adab yang lebih selamat. Itulah. Tapi tak apa, saya dah sebut jawapan dulu. InsyaAllah saya akan huraikan lagi nanti waktu dalam kuliah 100 sunnah. Itu biar kita fokus sikit lah. Cuma ni saya sekadar jawapan saja. Jadi saya buka pada soalan, cuba ibu-ibu tengok balik jawapan dia. Tapi asalnya dah tahu dah kan. So jawapan dia apa yang tepat? Mungkin ada wakil dalam dua orang ke, 3 orang ke, mungkin 3 orang lah kot. Wakil untuk jawab mana yang jawapan yang paling tepat setelah kita dah bincang dengan hadis tadi. Mungkin ada lagi 3 orang jawab dalam ruangan chat ke. Okey, Bonda Maimun, si. Kalau tengok 3 orang, semuanya jawapan yang sama, maknanya sepakat lah tu. Tak ada khilaf. Okey, Alhamdulillah, maknanya semua dah faham. Okey. Jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada semua dan tahniah kepada yang jawab C. Yang ada tadi kan, saya 2 orang ke 3 orang tadi yang jawab C pada soalan tadi tu. Masa mula-mula kita bincangkan tadi kan. So tahniahlah kepada yang jawab C. Alhamdulillah, mungkin memang ibu-ibu semua tahu kan, mungkin memang pakar kan, dah ambil tahu kan. So kita sama-sama kita ambil manfaat. So jawapannya adalah C yang paling tepat. B tu adalah adat kita, tak angkat tangan langsung. Dia sunnah juga, cuma dia lebih kepada adat kerana sunnah yang sempurna adalah kita mengangkat jadi telunjuk. Itu adab ketika khutbah. Satu isyarat untuk mengatakan doa tak semestinya menadah tangan. Yang kedua, waktu khutbah dibacakan, dengar itu lebih utama berbanding amin, berbanding tadah tangan. Sebab dia memberikan kesan yang agak kurang sesuai waktu khutbah. So itu dia punya hikmah. Jadi tanya kepada yang betul, Alhamdulillah, semoga istiqamah. Yang salah tak apa, jangan risau. Jangan menangis tepi bujur katil lah. Okey. Okey. Tadi ada respon tadi Bonda Badriah kalau marah jadi nenda. Jadi nenek dia panggil opah tu marah lah tu tapi tak apalah. Boleh juga panggil opah lepas ni Boleh kot panggil nenda Badriah. Dia marah nanti dia. Tak adalah, gurau-gurau je insya-Allah. Okey, baik, jadi itulah tanya kepada semua yang menjawab. Alhamdulillah, semoga dapat sesuatu pada soalan uji minda kita untuk sama-sama kita manfaatkan. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan 40 hadis berkenaan tentang adab. 40 hadis tentang adab kita pun dah lama tak bincang sebab selang-seli dengan doa. Jadi kita masuk pada perbincangan kita yang ke-9 Kita ikut pada nota saya yang ke-9. Nota saya yang ke-9. Kita buka dulu tajuk dia apa. Jadi ibu boleh ambil dululah dia punya tajuk dia perbahasan kita pada adab yang ke-9. Sekejap saya akan share balik. Ibu boleh lihat dan boleh ambil sebagai nota insya-Allah.
Okey, 40 hadis tentang adab. Kita akan bincang setakat yang sempat. 9 adalah adab dengan isteri, 10 adab dengan syiar, 11 adab dengan para sahabat dan 12 adab dengan malaikat. Kita bincanglah setakat mana sempat. Sambil-sambil tu kalau ada soalan nak diajukan, boleh ajukan dan kita akan jawab pada akhir kuliah lah dalam 10 minit insya-Allah. Kalau ada soalan yang banyak kalau soalan sikit kita buat 5 minit je lah. Waalaikumsalam kepada Bonda Rosmah yang baru masuk Okay, kita bincangkan Kita masuk pada adab yang ke-9, iaitu adab dengan isteri. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain insyaallah amin. Adab ke-9, adab dengan isteri. Syekh meriwayatkan ada 3 hadis dalam bab ini daripada guru Syekh, Syekhul Faqih Al-Muhaddis Lambak Ibrahim daripada Kuala Terengganu dengan sanad yang bersambung kepada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan yang berada dalam jaminan Allah, sekiranya mereka hidup, mereka akan dicukupkan bagi mereka. Sekiranya mereka mati, maka mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Sesiapa yang masuk ke dalam rumah dan dia memberikan salam, maka dia mendapat jaminan daripada Allah. Sesiapa yang pergi ke masjid, maka dia akan mendapat jaminan daripada Allah. Sesiapa yang berjihad di jalan Allah, maka dia akan mendapat jaminan daripada Allah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari 1094 dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Baik, jadi ibu sekalian, dalam hadis ni dia direct to the point berkenaan dengan 3 benda, iaitu yang disebutkan jaminan daripada Allah. Yang pertama adalah berkenaan masuk rumah memberikan salam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pergi yang masjid, yang ini untuk beribadah. Tidak semestinya untuk solat, tapi lazimnya untuk solat lah, solat fardu. Dan yang ketiga adalah yang berjihad fi sabilillah. Tiga-tiga ni kalau kita perasan adalah lebih kepada golongan lelaki. Kerana yang keluar daripada rumah biasanya kan ialah golongan lelaki untuk mencari nafkah lah, biasanya, kebiasaan. Yang kedua, masjid pun sama. Kebiasaan memang bagi lelaki lah paling utama nak pergi ke masjid untuk solat berjemaah. Manakala yang ketiga adalah berjihad. Sudah pastilah fi sabilillah adalah bagi lelaki juga, muslimin. Jadi tiga-tiga ni adalah lebih kepada lelaki. Dalam masa yang sama, dia juga merangkumi maksud kepada muslimat. Bukan hanya kepada lelaki lah, cuma lebih kepada lelaki. Lebih banyak peranan kepada lelaki. Dan maksud dia pun dia sangat luas. Contoh, masuk dalam rumah memberikan salam. Dia tak terhad kepada ada orang sahaja. Bila tak ada orang pun masuk rumah, kan tak ada orang. Contoh kita keluar sama-sama balik kampung, balik ke rumah balik, kita masuk rumah bagi salam juga kan. Dengan cara apa? Kita memberikan salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Seperti mana dalam tahiyat akhir itulah kita baca Assalamualaikum tu kan. Memberikan salam kepada kami. Dan wa ala ibadillahis salihin. Apa isyarat dia tu? Salam itu diberikan kepada makhluk yang ghaib, yang tak nampak. Maka mereka, jikalau mereka ada, mereka akan jawab. Kita tak rasalah, kita tak nampak lah benda tu. Kecuali kalau diberikan pengetahuan. Tapi lazimnya kita tak akan nampak. So kita dah sebut sebelum ni kan, dalam beberapa keadaan memang ada interaction kita dengan perkara ghaib. Ada interaction, ada interaksi kita. Sebab itu kadang-kadang kita doa pun doa kepada ramai, kepada orang yang termasuk dengan yang tak nampak, makhluk yang ghaib. Kan kita minta perlindungan pun daripada makhluk yang ghaib yang kita tak nampak. So ini nak menunjukkan makhluk yang ghaib ini pun memang ada dan kita kena percaya, wajib, dan kita kena buat sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, pergi ke masjid adalah untuk beribadah, khususnya adalah solat. Jadi ini pun dapat satu kelebihan, dapat jaminan, dapat di bawah kita panggil riayatillah lah, di bawah jagaan ataupun peliharaan Allah, fi hifzillah kan, di bawah jagaan Allah. Yang ketiga, berjihad ni tak semestinya untuk berperang. Dia segala sesuatu yang kita buat atas nama Allah, yang mana mengeluarkan satu kesungguhan, kita panggil juhud kan, iaitu satu kesungguhan dalam kita membuat sesuatu kerana Allah, termasuk dengan berperang lah. Okey, so kat sini kita tak nampak sangat apa kaitan dengan isteri kan. Kita tengok pada hadis yang kedua, yang mana penulis kitab meletakkan berkenaan dengan isteri. Okey, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu juga menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda,
sesungguhnya syaitan itu mendatangi tempat tidur seseorang setelah mana isterinya menghamparkannya dan memperelokkan baginya. Dia mendapati di atas tempat tidurnya itu terdapat ranting, batu atau benda-benda lain yang menjadikannya berasa marah kepada isteri. Maka janganlah dia berasa marah kepada isterinya kerana sesungguhnya terdapat batu, ranting atau benda-benda lain di atas tempat tidurnya itu adalah perbuatan syaitan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari, hadis hasan riwayat Al-Bukhari 1191 dalam Al-Adabul Mufrad. Baik, ini adalah hadis yang kedua. Satu perkara yang agak ghaib, agak yang luar biasa, benda yang kita katakan sebagai satu benda yang sangat jarang berlaku lah. Yang mana kadang-kadang boleh berlaku di mana tipu daya syaitan, iaitu dalam bab tidur ataupun dalam bab sesuatu yang melibatkan isteri. Jadi kadang-kadang antara suami dan isteri lah, ni lebih kepada hal keluarga lah, suami dan isteri yang nak menunjukkan bila adanya satu pertelingkahan ataupun pergaduhan, kita perlu cari jalan supaya gaduhan itu tidak berlarutan. Itu hikmah dia. Macam ni contoh diberikan satu gambaran, syaitan melakukan tipu daya supaya suami dan isteri ni bergaduh. Kita tahu kan dia kan suka untuk merosakkan umat Nabi Adam kan. Bani Adam kan, dan juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, yang dilakukan untuk tipu daya supaya kita ni berpecah kan, supaya kita ni bergaduh, buat benda maksiat. So dia akan melakukan tipu daya ikut kepada kelemahan kita. Sebab tu kita kata syaitan ni kan, dia sejenis daripada jin. Mereka ni diberikan pengetahuan. Sebelum dilaknati Allah, mereka pun antara makhluk yang memang yang diberikan satu kelebihan. Okay. Cuma kita tahulah ada faktor dia sendiri yang takabur, sombong, dan menyebabkan dia mendapat laknat daripada Allah. Tapi asalnya dia pun makhluk yang Allah berikan kelebihan. So antaranya adalah dia diberikan kelebihan untuk melakukan tipu daya kepada kita ni sampailah berlakunya hari kiamat. Kan? Jadi antaranya adalah dia akan goda kita pada benda-benda yang lemah. So dalam hubungan suami isteri, so dia akan tahu siapa yang masalah daripada apa kelemahan dia. So dia akan goda. So kita bila katalah seorang suami marah kepada isteri ataupun sebaliknya pun sama, jangan sampai masalah tu berlarutan yang boleh membawa kepada retaklah hubungan rumah tangga tu. Jangan sampai minta cerai ke dan sebagainya. Selagi boleh selamatkan. Tapi kalau in case memang dia dah masuk kepada bab yang lain, yang bab yang menafikan hak, tak dapat nafkah ke kan, berlaku apa-apa benda yang melibatkan maruah dia tergadai ke kan, ataupun nyawa dia terancam, okay, dan hak dia terabai, so dia bolehlah tuntut. Sebab itu atas dasar pasangan tersebut yang tidak menjalankan tanggungjawab. Tapi yang ni isu-isu yang remeh. So pastikan kita jangan cepat sangat beremosi dan menyebabkan satu kesan yang negatif. So ini contoh hikmah ataupun diberikan gambaran syaitan akan melakukan tipu daya selagi mana ada diberikan satu peluang kepada dia. So kita jangan cepat kita beremosi. Bila marah, kena lawan marah tu. Paling tidak pun kita kena diam, kita kena elakkan kemarahan tu. Dan kita lihat pula hadis yang ketiga disebutkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa apabila Nabi SAW diberikan kemenangan atas benteng-benteng Khaybar, baginda diceritakan tentang kecantikan Safiyah binti Huyai. Rasulullah SAW mengambil keputusan untuk mengambil beliau sebagai isterinya. Kemudian Rasulullah SAW keluar bersama-sama dengan Safiyah. Setelah kami sampai di Sadir Rauha, baginda bersama dengan Safiyah. Kemudian dibuatlah haisa, satu sejenis manisan yang diperbuat daripada kurma, tepung dan minyak sapi, di atas hamparan yang kecil ataupun tikar yang kecil. Baginda berkata, beritahulah orang-orang sekitar kamu tentang perkahwinan ini. Itulah majlis perkahwinan Rasulullah dengan Safiyah. Kemudian kami pergi ke Madinah, yakni Anas bin Malik dan sahabat pergi ke Madinah. Dan aku melihat Rasulullah SAW menutupi Safiyah dengan jubah bersama dengannya. Kemudian beliau duduk dekat untanya sambil merendahkan lututnya. Safiyah meletakkan kakinya di lutut baginda untuk menaiki unta. Hadis yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, hadis hasan dalam kitab Al-Adabul Mufrad.
Okey, baik. Ini satu kisah yang agak panjang. Cuma kita nak lebih kepada point sahaja ataupun nak fokus kepada apa hikmah kita nak ambil. Hadis ni menekankan untuk kita memberikan kemuliaan kepada isteri lah. Maknanya ibu-ibu sekalian, tuntutlah kemuliaan ni dengan para suami, maknanya suami masing-masing lah. Dan nak menunjukkan memang betul lah, lelaki lebih sudah pasti lebih berkuasa. Lelaki dia mempunyai tanggungjawab yang lebih besar berbanding dengan muslimat, berbanding dengan ibu-ibu, kan, berbanding dengan isteri. Dalam masa yang sama, isteri pun mempunyai tanggungjawab dia yang lebih berkaitan dengan hak suami dan anak-anak lah, lebih kepada hak anak-anak. Jadi tetap seorang suami kena berikan satu kemuliaan kepada isteri dia. Dalam hadis ni menunjukkan Nabi SAW yang bawah sekali tu, Nabi meletakkan atau merendahkan lutut untuk memberikan kemudahan kepada Safiyah binti Huyai ni naik ke atas unta, menaiki ataupun melepasi daripada lutut Nabi. So ini satu kemuliaan yang diberikan kepada beliau sebagai seorang isteri yang mana Nabi memuliakan. So menjadi satu perkara penting supaya para suami tahu dan sedar dia kena berikan kemuliaan. Apa contoh kemuliaan kita pada zaman sekarang, wakil kita pada hari ini? Dalam sesuatu perbincangan, jangan pernah lelaki ni digunakan kuasa veto semata-mata. Mentang-mentang dia ada kuasa yang, kuasa bagi dia kan. Tapi apa pun kena berbincang. Jangan sampai dia mengatakan tak apa, aku ketua keluarga. Ni keputusan aku. Kan? Jadi tak sepatutnya lah. Sebab itu seolah-olah meremehkan peranan isteri. Kan? Apatah kalau diberikan ayat tu depan anak-anak. Ia akan menyebabkan anak-anak melihat, oh, mak tak ada function, tak ada fungsi pun. Ayah dia yang berikan keputusan. Ayah dia yang boleh buat keputusan. Kan? Mak tak ada fungsi pun. Jadi dia akan merendahkan maruah sebagai seorang ibu juga. Dan ia akan menyebabkan anak-anak pun kurang penghormatan. Orang nampak kan, anak-anak nampak ayah yang conquer. Macam tu. Dan para isteri juga kena mengambil juga hak masing-masing dan tanpa merendahkan suami. Maksudnya sama-sama kena berperanan. Contoh dalam urusan kerja rumah, kan, menjadi adat isteri yang buat kerja-kerja rumah. Tapi sunnah dia apa? Nabi SAW yang melakukan kebanyakan kerja rumah, kan, dan ditolong oleh isterinya. Bukan isteri yang buat, Nabi yang tolong. Kebanyakan kerja kan, kita dah pernah dengar hadis yang berkenaan dengan Nabi memerah susu, dan Nabi melakukan pekerjaan dalam rumah, kan. Itu menunjukkan seorang suami yang kena melakukan kerja dan dibantu oleh isteri. Tapi yang adat kita, isteri yang buat kerja, suami tak bantu. Kan, bukan semualah, tapi ada yang macam tu. So tak apa, adat tu semua kita dah lepaskan lah, kan. Kita dah tahu benda ni semua dah menjadi satu kebudayaan dan kita kena ubah. Sebab kalau tak, para suami tak akan tahu apa peranan dia. Tak akan kisah dengan peranan dia. Dia anggap okey kat luar je, mencari nafkah, okey cukup. Padahal tak, peranan dia kat rumah pun kena ada. Dia kena buat kerja rumah juga, cuma dibantu oleh isteri. Sebab tu kata tadi, kena buat sama-sama, kena ada kesefahaman. Jangan sampai masing-masing gunakan kuasa veto. Kan, contoh isteri kata okey, rumah ni kawasan akulah Kak Long. Contoh. Betul, kat tempat kerja ataupun di luar, suami yang ambil peranan, akulah Abang Long. Bukan begitu, dia sama-sama kena bersepakat, kan, sama-sama kena berbincang, sama-sama memberikan kemuliaan masing-masing. Itu barulah kita kata sweetnya kan, sweetnya pasangan ni, romantiknya, walaupun dah usia senja pun masih lagi bersepakat, masih lagi bersama-sama. Dan even ada pergaduhan pun masing-masing tolak ansur. Barulah kata sweetnya keluarga tu. So ini satu adab yang kita kena berikan. Okey, baik. Kita lihat dalam yang ini, tak apa ni, kita skip dulu. Tak ada apa sangat. Latar belakang. Okey, kita lihat kepada pengajaran apa yang kita kena ambil daripada hadis yang kita dah bacakan tadi. Yang pertama, Allah menjamin sesiapa yang masuk dalam rumah dengan memberikan salam agar dia dipelihara, dicukupkan dengan keperluan dunia dan akhirat, dan diselamatkan daripada tipu daya syaitan yang membawa kepada kehancuran kehidupan yang sejahtera. So nak sebutkan tadi ibu sekalian, sebelum masuk dalam rumah, bila dah amalkan sunnah tadi, memberikan salam. Nampak remeh kan? Memberikan salam je pun. Tapi nak kata betapa indahnya Islam, dengan memberikan salam itu pun dapat perlindungan.
Sebab itu kita pernah dengar kan, ataupun kita dah pernah biasa dengar lah berkenaan dengan waktu maghrib, tutup pintu, tutup rumah supaya tak masuk syaitan kan, dan tutup juga tempat-tempat tadahan air, kolah ke, ada tempat-tempat yang kita terbuka kan, tutup paling kurang dengan satu kayu atasnya, sebut nama Allah untuk memastikan tak ada syaitan masuk dalam tu. Kerana apa ibu-ibu sekalian? Memastikan supaya tak ada berlaku, jangan bagi peluang langsung kepada syaitan nak buat tipu daya dia. Gangguan syaitan ni dia bermula daripada sekecil-kecil perkara. Dalam solat pun sama. Gangguan dia, tipu daya dia bermula daripada sekecil-kecil perkara. Sunnah dia adalah kita mencegah daripada kita merawat. Daripada kita dah kena, baru kita nak cari jalan, lebih baik kita terus mencegah. Itu Islam tu dia menjaga begitu. Maqasid syariah pun begitu. Kan dia bukan dah kena berambil ubat ke tak. Itu kalau memang dah terlanjur ataupun dah terlajak kena, tak boleh buat apalah. Tapi asalnya adalah kita akan mencegah daripada kenanya mudarat. Kan sebab itu dalam kaedah fiqh pun kita melihat kaedah disebutkan darul mafasid afsahu min jalbil masalih. Mencegah kemungkaran ataupun keburukan, mafasid, afsahu lebih utama, lebih penting berbanding mendatangkan masalah, kebaikan. Nak menunjukkan betapa pentingnya mencegah benda-benda yang membawa keburukan. Sama dengan ni. Ibu-ibu sekalian pastikan lepas ni betul-betul kita amalkan memberikan salam bila masuk dalam rumah. Even tak ada rumah pun tak apa. Tak ada rumah pula dah. Even tak ada orang dalam rumah pun tak apa. Tak ada rumah tak boleh buat apa, nak tidur kat mana kan. Berikan salam. Macam mana? Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kita ada yang respon kan, Bunda Badriah, takungan air. Dia ada sunnah tu sebenarnya. Ada sunnah, dalam satu sunnah dia takkan hurai. Cuma memang lama lagi lah dia sunnah yang ke 90 ke atas. Dia nak habis-habis lah masuk dalam adab. Nanti yang ada kaitan dengan adab ni. Dia ada sunnah tentang adab. Tutup rumah, tutup pintu, tutup tingkap, tutup tempat-tempat takungan air yang mana dia boleh masuki oleh syaitan dan dia akan menjadikan tipu daya dia. So benda ni sangat-sangat gaib, tapi disebut dalam hadis yang sahih. Maka kita tahu, kita percaya di situ mesti ada hikmah. Kan kalau orang pertikai pun boleh sebab dia tak nampak. Dia lebih kepada bab ghaibiyat lah, kita tak nampak. Tapi kita yakin itu yang Nabi sebut. Sebab itu kita mengambil peduli, betul-betul kita kena buat supaya tak ada chance langsung kepada syaitan ni. Bermula daripada masuk rumah pun sama. Ni waktu yang biasalah, waktu normal. Amalkan sunnah, berikan salam supaya tak kena gangguan. Sebab kita risau, katalah tak buat sunnah ni, masa-masa tak bagi salam. Katalah syaitan ikut, dia buat tipu daya dia. Masuk-masuk, katalah balik daripada kerja, kalau bagi salam, okay, kita mungkin tak ada syaitan. Itu kita akan rasa dalam keadaan yang lebih stabil. Paling tak pun penat, letih. Tapi kita akan stabil, kita boleh fikir dengan waras. Tapi kalau ada syaitan duk damping kita, jadi kita masuk dalam rumah dalam keadaan penat, dia mulalah bisik-bisik, suruh tidur ke, suruh marah-marah kepada orang ke, kan dah jadi kesan yang buruk. Kan? Permulaan yang buruk. So permulaan yang buruk menyebabkan orang lain pun jadi negatif. So benda tu akan membawa kepada kesan yang lebih negatif. Nampak ibu sekalian, daripada situ pun dah bermula. Apatah lagi adab dengan isteri, dengan ahli keluarga, lagilah jadi benda yang buruk. Ini contoh, saya bagi contoh situasi lah. Kita boleh kaitkan apa je yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Adanya daripada rumah, so kita akan memastikan supaya tak adalah berikan peluang kepada syaitan untuk melakukan tipu daya dia. Penting sangat sebab tak nak langsung kena gangguan. Sebab itu orang yang tak buat dosa langsung berbanding orang yang buat dosa dan dia bertaubat, sudah pasti yang tak buat dosa itu lebih baik, lebih mulia berbanding orang yang buat dosa tapi dia bertaubat. Dan kalau orang yang buat dosa dia bertaubat berbanding orang yang tak buat dosa tapi dia rasa dia paling baik, sudah pasti orang yang buat dosa yang bertaubat itu lebih mulia. Sebab orang yang merasa diri baik itu adalah sifat mazmumah. Ini contoh lah, saya bagi contoh. So kita nampak di situ betapa pentingnya berakhlak dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita anggap kita ni baik. Mesti kita kena sentiasa perbaiki dan sentiasa kena muhasabah. Okey, itu yang pertama, kepentingan kita bagi salam. Yang kedua, syaitan itu sentiasa berusaha untuk berkongsi segala perkara dengan kita.
sama dalam makanan, minuman, dan juga berusaha untuk melalaikan kita. Sebab itu kita dah sebut dalam kuliah dulu kan, dalam bab makan. Oh maaf, itu ni lain. Tapi tak apalah, bab makan jangan membazir supaya tidak dimasuki oleh syaitan. Kan makanan yang terbiar kita bazirkan akan dimasuki oleh syaitan, dan di situ akan melakukan tipu daya. Tipu daya macam mana? Bila mana kita dah membazir, maka dia akan menjadi satu habit, kebiasaan. So bila kita makan, kita akan rasa nak membazir lagi. Nak, tak kisah dah pasal membazir. Itu bahaya tu, tak ada kesedaran dalam kita buat dosa. Bahaya tu. Tak ada rasa bersalah. Kan orang yang buat salah, bila ada rasa bersalah, maknanya masih kita boleh jentik lagi hati dia. Masih boleh diberikan satu nasihat yang boleh mengubah diri dia. Tapi kalau once orang buat dosa, dia tak rasa dosa, tak kisah, dan menyebabkan bila dia tegur, dia takkan ambil. Itu bahaya tu, sebab hati semakin keras. Susah nak terima nasihat, nak terima teguran, dan susah nak berubah. Dan golongan ni bahaya sangat. Sebab dia tak ada perasaan menyesal dengan dosa dia. Bahaya tu kan. Sebab itu syaitan dia memang akan melakukan tipu daya. Sebab itu kita kena hati-hati, termasuk suami dengan isteri pun dia akan melakukan tipu daya. Disebut juga dalam kitab, malah syaitan juga menyertai seseorang apabila dia bersama dengan isterinya sekiranya tidak menyebutkan nama Allah. Ini semua adalah kesan apabila seseorang itu seolah-olah dia menjemput syaitan masuk dalam rumah dengan tidak menyebut nama Allah ketika masuk dalam rumah, sekurang-kurang memberikan salam. Itu penting ibu sekalian. Kita dah sebut dah dalam kuliah satu sunnah. Pada awal lagi saya dah sebut, dalam bab sunnah, dalam bab kehidupan kita, apa je kita buat, sebut nama Allah. Bismillah. Bahkan ada satu hadis yang dah disebutkan, dari hadis yang hasan, disebutkan sesuatu yang kita buat tak sebut nama Allah, maka dia tak sampai ganjaran dia. Dia tak dikira ibadah, dia jadi adat sahaja. Kita dah tahu dah. Cuma nak sebut, kalau tak hafal doa yang khusus, kita tak ingat doa, sebutlah bismillah. Tapi bismillah ni pada ibadah lah. Jangan pula duk buat maksiat contoh. Duk buat maksiat sebut bismillah. Contoh tengok apa aurat contoh kan. Bismillah tengok aurat. Bukan begitu. Bismillah pegang batang rokok, bismillah lagi. Ikut sunnah macam minum air. Bismillah lagi. Janganlah gitu kan. Itu masalah sungguhlah. Orang tengok pun tak betul lah. Kan nak buat sunnah tapi tak kena tempat. Kan, jangan jadikan macam tu lah. Itu dah membawa kepada kata menghina agama dah tu kan. Jangan macam tu. Tapi buatlah dengan nama Allah pada benda-benda kebaikan. Itu kita amalkan. Yang bawah tu bab ni menjelaskan kepada kita bahawa syaitan sentiasa berusaha sedaya upaya untuk memecah belahkan seorang dengan isterinya. Allah memberikan syaitan kemampuan untuk dilakukan perbuatan yang dapat dirasai kesan. Terutamanya apabila kita lalai daripada zikir dan banyak melakukan maksiat. Ini nak menunjukkan hikmah daripada atau pengajaran daripada apa yang kita dah sebutkan dalam hadis-hadis tadi. Maka kesimpulan dia ibu sekalian, dalam peranan seorang suami dan isteri, masing-masing kena sama-sama kena memahami apa peranan. Dalam isu kerja rumah, suami yang kena buat dulu, dibantu oleh isteri, bukan isteri yang buat dibantu oleh suami. Itu hakikat, tak ada orang boleh sangkal. Jelas dalam sirah Nabawiyah, boleh buka dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kita boleh lihat dalam sejarah Nabi SAW, itulah hakikat dia. Bahkan kalau kata lelaki bagi alasan bekerja, penat, kan, tak apa, isteri pun boleh bagi alasan, jaga anak. So masing-masing ada peranan, cuma sama-sama berkongsilah perasaan, berkongsilah kehidupan tu dengan betul, sama-sama memahami, sama-sama membantulah. Sebab ni macam mana pun depends pada masing-masing punya keluarga. Cuma nak sebut peranan tu kena sama adil, sama-sama kena bersepakat. Jangan sampai gunakan kuasa veto ke, jangan sampai menyebabkan pasangan tidak sehati sejiwa lah, menyebabkan orang rasa tak seronok. Itu yang kita nak kena elakkan tu. Sebab mula-mula kahwin memang seronok semualah kan, sungguh-sungguh orang seronok. Tapi lama kelamaan kan, besok katakan 5 tahun yang pertama. So benda tu lah kita kata perlu untuk sama-sama memahami. Jangan supaya hubungan tu kekal. Tapi apa yang berlaku zaman sekarang, wallahu alam lah, sekadar yang kita tengok dalam berita-berita kan, mula-mula orang bahagia tapi lama-lama menyebabkan dia tak ada kesefahaman. Sebab apa? Antara sebab paling utama kerana masing-masing tak memahami apa peranan dia. So tak ada kesefahaman lah. Contoh yang lelaki dia gunakan kuasa veto, yang perempuan kata dia nak bebas. So masing-masing tak memahami.
kan, sebab macam mana pun isteri masih di bawah suami dia. Dia kena patuhi arahan suami dia. Dan suami pula janganlah terlalu veto sangat, jangan terlalu ambil kuasa sangat sampai suruh benda-benda yang bukan-bukan, kan, sampai menyebabkan isteri tu rasa letih, rasa dah malas, rasa dah tak ada semangat dah. So masing-masing kena fahami peranan. So bila faham, sama-sama ada satu perasaan yang seiring sejiwa kan, so benda tu boleh bertahan. Sebab itu pasangan dulu macam ibu-ibu sekalian semua, insya-Allah tak ada masalah. Maknanya boleh kekal, kan, dia tidak kepada kata apa, sifat duniawi, tidak, kan, sebab dia lebih kepada hubungan yang ikhlas. Tapi sekarang orang dah mula memikirkan duniawi. Orang dah mula memilih pasangan atas dasar adanya, orang kata macam materialistik, sebab dia berharta, kan, sebab dia berketurunan yang baik, sebab dia lebih kepada sesuatu yang dia nampak. Dia tak pilih atas dasar agama. So bila orang pilih atas dasar agama, maka insya-Allah di situ dia tahu apa peranan, kan. Sebab itulah ibu sekalian, saya nak sebut kita sama-sama memahami. Dan satu lagi, bila ada masalah dalam keluarga, kan, kita sama-sama kena bincang. Saya memang sekadar secara peribadi memang tak berpengalaman lagi, tak jadi suami lagi pun, kan. Mungkin saya tak berapa layak pun nak cerita benda ni secara peribadi lah. Tapi atas dasar ilmu, atas dasar apa yang saya belajar daripada guru saya sampaikan. Kan? Cuma kita ambil pengajaran, sama-sama kita fahami. Dan ada masalah, tak kira lah suami isteri ke, anak-anak sekalipun, berbincanglah. Jangan sampai kita masing-masing salah sangka, buruk sangka dan menyebabkan hubungan tu retak. Kan, jangan begitu mudah. Kalau kata memang jelas dalam bab agama diculas, dah berikan satu teguran, dah cuba ambil tindakan, tak ada juga, tak jalan juga, itu lain. Itu atas dasar agama. Sebab tu sebelum memilih, lihat agama dulu. Bila agama dah betul, sebenarnya tak ada isu dah lepas nikah tu. Bila orang mula pilih tu, tak tengok agama asas langsung, dan dia anggap, oh tak apa, lepas dah kahwin boleh ubah. Kan? Isteri pula cakap tu, bukan suami cakap. Kalau saya cakap tu mungkin ada lagi harapan, insya-Allah lah. Tapi isteri cakap nak ubah suami, agamanya asas pun tak ada. So itu yang menyebabkan pergolakan tu, kan. Jadi sebab itulah ibu sekalian, sama-sama kita fahami, kita ambil pengajaran. Saya yakin untuk ibu-ibu tak ada masalah, insya-Allah. Cuma untuk mungkin anak cucu kita lah, anak-anak kita lah yang mana yang dah mungkin berkeluarga, kan, ada masalah ke apa, kita berikan nasihat ikut pada apa kita dah bincangkan ni. Jadi kita sama-sama fahami peranan, kita sama-sama jalankan tanggungjawab. Yang penting, pentingkan agama. Itu yang paling penting. So bila orang yang faham agama, insya-Allah dia tak akan ada masalah yang melibatkan agama. Dia lebih mungkin kepada akhlak dia, mungkin kepada tabiat dia, itu ada masalah sikit lah. Tapi yelah, ikut pada masing-masing, kan. Tapi agama bila dah perfect, insya-Allah tak ada apa-apa yang sudah serius sampai tak jalankan amanah tu, tak adalah, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, kita lihat pada soalan lah. Dalam 10 minit kita dah bincang lagi pun takut tak sempat, nanti jadi panjang. Kita lihat kepada soalan ibu-ibu sekalian, mana ni? Okey. Bonda Salinah, Ustaz, jika nak ziarah kubur pun ada masa juga ke? Waktu tengah hari pun tak boleh je? Wallahu alam, sekadar yang saya belajar, tidak ada pun sebarang larangan. Cuma waktu yang khusus yang menjadi larangan tu adalah waktu-waktu yang maknanya yang dalam waktu bagi seorang isteri, dia kena duduk dalam rumah, kan. Maknanya dia kena untuk habiskan tempoh iddah dia. So waktu-waktu itu yang dilarang lah untuk keluar. Ni bagi khusus bagi isteri lah yang menghadapi iddah. So lepas tu tak ada masalah. Itu yang khusus bagi isteri. Bagi waktu yang lain sebenarnya tak ada masalah. Dia tidak ada pun sebarang larangan secara khusus. Ziarah kubur boleh, asal memang haram, asalnya haram. Tapi bila dah Nabi sebut dalam hadis boleh untuk halalkan ziarah kubur, maka bolehlah, tidak ada masalah. Yang tengah hari ni wallahu a'lam, kadang saya belajar tak adalah sebarang larangan pun. Maka tak ada apa-apa sebab pun yang nak dikatakan tengah hari tak boleh. Jadi dia ada keluasan lah. Okey, Bonda Salinah juga pernah dengar air mandi untuk isteri pun suami sediakan. Okey, ini lebih kepada memberikan penghormatan kepada suami lah. Dia macam sediakan air, kan, untuk minum, untuk makan, lebih kepada penghormatan. Tapi bab kerja-kerja rumah, kerja-kerja rumah ni sepatutnya adalah kerja suami. Suami yang kena buat, dibantu oleh isteri.
sepatutnya. Tapi yang ni lebih kepada memberikan penghormatan, ihtiram. Kan suami balik kerja letih, dia sediakan air contoh kan. Sediakan air untuk mandi kan. Itu lagi. Sediakan makanan. Dia gitulah. Okey, kejap. Oh, dah hilang slide nanti saya akan share balik. Okey. Tak ramai pula suami join. Itulah, tapi tak apalah, kita sampaikanlah kepada mereka insya-Allah. Okey, baik. Dah tak ada soalan Tak ada soalan, saya rasa mungkin nak sambung satu lagi soalan ni kot, kuis kot. Pasal nak bincang apa? Adab ni memang makan masa nanti. Okey. Bona Rasidah, Ustaz, iddah balu dengan janda. Balu strik. Dia keluar jalan-jalan dengan anak-anak dalam iddah. Ikut pada asal memang kalau kata iddah memang dia patut untuk menghormati, maknanya mematuhi lah tempoh iddah dia. Dan dia tak boleh keluar sebarang suka hati ataupun kata apa, keluar terus tanpa sebarang keuzuran. Kalau dia ada keuzuran, ada perkara yang memaksa dia keluar, itu lain. Jadi sepatutnya, itulah kata orang tidak mengetahui benda-benda macam ni. Jadi itu yang orang ambil take for granted lah. Tapi sepatutnya memang tak boleh. Ikut pada asal hukum memang tak boleh. Kecuali kalau ada keuzuran yang betul-betul dia kena keluar. Itu lain. Jarang berlaku. Biasa orang keluar ni suka-suka je. Sepatutnya tak ada. Sepatutnya dia kena berindah dulu, habiskan tempoh indah dengan baik, baru dia boleh keluar. Sepatutnya begitu. Dia tidak ada beza pun lah. Sepatutnya memang kena ikut macam tu. Saya ada boleh makan keluar. Itulah kata tak ada sebenarnya. Itu bukan keuzuran. Kan? Orang bila bab kahwin ni kan, ibu-ibu kadang-kadang, bukan ibu-ibu, maknanya pasangan yang baru kahwin ni, mereka tak ada kefahaman yang asas. So itu yang menyebabkan masalah. Dan lagi-lagi bermula daripada awal pemilihan. Pemilihan pun tidak mengikut kriteria yang sepatutnya. Kan kita dah tahu dalam hadis kan berkenaan dengan kriteria yang dipilih oleh seorang lelaki terhadap isteri dia. Kan pilih 4 benda kan. So antara apa? Antara kecantikan, antara harta, keturunan dan agama. So Nabi sebut apa? Yang memilih agama dia akan berjaya. So benda tu yang kita kena berikan perhatian. Tapi kata dia lah, zaman sekarang mungkin orang lebih memilih materialistik, ada dia punya kepentingan dia. So dia dapat apa yang dia niat je lah. Bila dah tak ada yang apa yang dia niat, dia pun putus. Sebab tu orang pilih agama, insya-Allah dia akan bertahan. Baik buruk dia akan bertahan. Kan? Dan majoriti zaman dulu, macam maknanya ibu-ibu sekalian semua tak ada masalah. Mana ada pilih sangat kan, memilih sangat kepada bakal tu kan. Dia lebih kepada jumpa, ayah kata okey, mak kata okey, terus on je kan. Macam tu je. Tapi sekarang tak semua macam tu, masih ada tapi tak ramai macam tu. Kan dia lebih kepada memilih, dan memilih pula tak ikut kriteria yang sepatutnya. So bila ada masalah memang terpaksa dihadapi. Kan? So yang paling penting agama lah ibu-ibu sekalian, pentingkan pada agama tu. Itu yang sebab menjamin kehidupan kita kan, sebab nak pilih ketua keluarga kan, suami isteri kan, mesti kena pilih agama supaya selamatlah keluarga tu. Okey, ada lagi soalan ke? Sudah makan waktu kat luar. Zaman sekarang Bunda Asyah, zaman sekarang kebanyakan isteri jadi babu suami. Itulah tak nak nafikan lah. Tapi sebab kalau orang yang tahu agama, dia akan tahulah apa dia punya function. InsyaAllah. Tapi sama-sama berikan nasihat lah. Mungkin juga ada tak tahu, kita bagi nasihat. Sebab tu kalau betul-betul orang faham agama, lelaki yang faham agama, dia tak akan ada perasaan akulah ketua, aku punya hak lah, tak ada. Dia mesti akan fikir secara neutral, di pertengahan. Dia tak akan ada perasaan macam tu. Orang betul-betul faham agama. Dan tak semestinya orang yang bertitle ustaz tu faham agama. Tak semestinya. Sebab zaman sekarang dah open. Kan ilmu tak semestinya orang amalkan. So orang belajar ilmu agama ke ilmu apa pun, kalau dia tak amalkan, dia tak akan dapat keberkatan. So orang yang belajar ilmu agama pun, kalau dia tak amalkan, dia tak akan dapat keberkatan. So kita lebih kepada memanggil title ustaz kepada orang yang belajar agama. Tapi adakah dia beramal tu Allahu a'lam. Sebab tu kita sangat-sangat kena berhati-hati. Orang yang faham fungsi peranan, dia tak akan buat sesuka hati. Bona Rasidah, sahabat saya keluar jalan sonok-sonok dengan anak-anak bila masih indah lepas bercerai.
Mungkin dia tak tahulah, kita bagilah nasihat, bagi tahu. Dia masih nak buat, dia kata dia punya hak tu, tak ada nak cakap apalah. Sebab kita, seorang betul-betul dia ada pegangan agama, walaupun dia kata dia nak ikut nafsu pun, dia akan jinakkan nafsu dia atas dasar agama. Sebab dia tahu, okey ni hukum, ni Allah suruh, ni wajib, ni haram. So dia akan buat juga, dia akan paksa diri dia. Kan? Berbanding orang yang menganggap, oh, tak apa, aku buat apa yang aku nak. So susah sikit lah orang macam tu. Okey, Bunda Marhani, kalau keluar bangunan rumah untuk exercise dalam kawasan halaman yang berpagar, boleh tak Ustaz? Adakah dia masih dalam kawasan rumah? Kalau kata kawasan rumah, contoh rumah kita berpagar kan, maknanya daripada rumah kita keluar kawasan halaman yang berpagar, maknanya ni lah kata luar ni kan, luar daripada rumah tapi kawasan rumah kita lagi lah kan. So itu masih lagi dikira dalam kawasan rumah, itu tak ada masalah. Jangan keluar sampai orang nampak, orang luar nampak. Itu yang tak boleh. Kalau sekadar keluar di luar daripada rumah tapi masih dalam kawasan lagi, tak ada masalah. Masih lagi dikira kawasan rumah. Okey, Bunda Maimun, kalau bercerai, hidup macam mana dengan iddah dia? Adakah boleh keluar berjalan-jalan rata-rata? Dia ikut pada keadaan ni lah, perempuan tu lah. Kalau kata dia tengah mengandung kan, so sampai selesai dia bersalin, itu adalah tempoh iddah dia kan. So bergantung pada keadaan. Yang pasti mesti ada iddah dia lah. Mesti ada iddah yang perlu dipatuhi. Yang mana dia kena ingat. Okey, Bunda Salinah pilih ada kerja. Yelah. Ada juga zaman sekarang tak ada kerja orang tak ada kerja. Kebanyakan Bunda Asiah, kebanyakan suami bukan suami misali, suami yang Itali. Oh, lain macam ayat ni naik tali tu pun masuk dia tu naik tali, naik ni kot naik minyak kot nak ikut dia je. Okey, Bunda Rasidah dan nasihatkan Ustaz, dia counter balik, dia hantar artikel yang dia upload dalam YouTube yang kata cuma iddah balu je yang kena duduk rumah. Ni nak kena tengok balik betul-betul lah hukum hakam ni, supaya dia betul-betul faham. Bunda Maimun, adakah berdosa kalau kita tidak memberikan sedekah yang meminta-minta dalam WhatsApp kerana tidak mengenalinya? Memberikan sedekah atas dasar ihsan. So dia adalah pilihan, nak beri ataupun tak nak, pilihan masing-masing. So ada perasaan, ada keyakinan yang meminta itu layak, so kita nak berikan ke tak berikan ke, itu adalah pilihan kita. Bagi mereka yang betul-betul layak, maknanya dalam kategori asnaf mendapatkan sedekah yang wajib kan, zakat kan, kita boleh bantu dia daripada sudut, mungkin tak bantu dia beri harta pun ataupun bantuan kewangan, kita bantu dia, bimbing dia untuk dapatkan bantuan zakat sekurang-kurang, jangan sampai kita abaikan terus. Itu menyebabkan dikategorikan dalam keadaan orang yang bakhil lah. So kita nak bantu kewangan, mungkin kita tak mampu, kita mampu pun sikit ataupun kita memang tak mampu, so kita bantu daripada sudut memberikan dia bimbingan untuk dia dapatkan bantuan zakat. Paling tidak pun kita bagikan nombor kat dia, nombor zakat, kita tolong callkan, kita tolong bagi jumpa dengan pegawai, sebab mereka tak tahu, mereka tak ada bimbingan kan, jadi kita tolong untuk bimbing dia jumpa dengan yang sepatutnya. Paling tidak lah, kalau tak nak bantu kewangan pun kita bantu macam tu. Tapi ini bagi orang yang betul-betul yang layak dapatkan, kita boleh bantu dia. Jangan sampai tak bantu langsung, kita abaikan terus. Sedangkan dia datang meminta ke kita, kan, kita tahu dia adalah orang yang layak ataupun dia adalah orang yang boleh jadi layak, so kita bantulah, paling tidak pun kita jumpakan dia dengan pegawai zakat sekurang-kurang lah, insyaAllah. Baik, itulah saya sebut sekali itu dulu. Pukul 10 dah. Ingatkan nak jawab soalan tadi jawab soalan kuis tapi tak sempat, tapi tak apa. InsyaAllah kita dapat sesuatu pada pagi ni, sama-sama kita ambil manfaat. Kita akan sambung lagi pada kuliah akan datang insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farduduhu ilayna inda hajatina ilayh wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal